Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan sahabat yang dimiliki kasihan, Encik Farid Misbah, Muhammad Izzat Ilham, Nuraini Syamsul Zawi Ghazali, Kak Long, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur, terima kasih. Jangan lupa untuk share video ni, anda ada kebaikan padanya, Kamisa, HMS dan semua yang hadir ya. Renungan kita pada malam ni adalah ayat 26, 27 dan 28, lanjutan daripada ayat 26 semalam. Baik, bagi yang memiliki tafsir Ibnu Kathir, jangan lupa rujuk jilid yang kedua pada muka surat yang ke-380. Dan bagi yang nak merujuk pada tafsir Munir pun bagus. Tafsir Munir, tafsir Al-Munir ni pada jilid yang ketiga, kita dah masuk jilid yang ketiga, muka surat ke-47 dan seterusnya. Jangan lupa Alhamdulillah semua, Sa'diyah Basar, Mahfuzah Yusof, Irham Ibrahim, Ahmad Bashir, semua yang hadir pada malam mulia ni. Lihat ayat 26, firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir pada malam ni, Salasia, Malikum Muhammad, Nurul Hafizah, Nurila Khalidah dan Min, semua yang hadir. Maksudnya Allah mengkehendaki, Allah menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukkan kamu kepada sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu, iaitu para nabi dan para salihin, dan hendak menerima taubatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikut hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Dan Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Baik, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur oleh Al-Imam As-Suyuti, ini satu tafsir yang menarik tuan ya, ni kita tunjuk pada tuan-tuan, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur. Ini tafsir Al-Imam As-Suyuti. Banyak sekali beliau mengarang buku, dikatakan oleh para ulama, Al-Imam As-Suyuti yang sangat berkat hidupnya ni, tonggak besar dalam mazhab Syafi'i ini, meninggal dunia dalam keadaan menulis, telah pun meninggalkan lebih daripada 300, ada setengah riwayat mengatakan lebih 700 karangan buku. Antara buku yang saya selalu rujuk untuk tuan-tuan adalah bertajuk Azkarul Azkar, kan, doa yang kita belajar. Contohnya anak kita nak pergi interview, anak kita masuk MRSM, anak kita masuk kuliah perubatan, anak kita nak dipinang orang, anak kita beli rumah baru, apa lagi, anak kita apa-apalah tuan-tuan. Ingat tak doa tu? Ke ahlan wa sahlan wa jalan, dah lupa. Yang kita ingat tuan-tuan, dalam kitab Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti tu, doa ketika kita mengharapkan anak kita berada terus dalam kebaikan. Alhamdulillahilladzi nasaraka wa a'azzaka wa akramak. Ingat tak? Alhamdulillahilladzi nasaraka wa a'azzaka wa akramak. Alhamdulillahilladzi nasaraka wa a'azzaka wa akramak. Kalau perempuan, Alhamdulillahilladzi nasaraki wa a'azzaki wa akramaki. Anak kita berada pada pilihan terakhir sebelum graduate dalam AI. Apa AI? Artificial Intelligence, satu fakulti yang sangat dicemburui orang pada hari ini, contohnya. Ataupun anak kita nak pergi interview, suami kita nak pergi interview, bacakan doa ni untuknya. Jadi doa ni dikutip daripada kitab Imam Suyuti, yang juga pengarang kitab Ad-Durrul Mansur yang saya pegang di depan tuan-tuan ni. Iaitulah bagaimana hebatnya Imam Suyuti ni telah pun menjadikan wakaf hidupnya adalah untuk ilmu Allah. Hidupnya sederhana, berkhidmat untuk anak-anak muridnya. Ini adalah kehidupan para salafus salih, baqiyatus sahabah.
Al-Imam As-Suyuti membawakan satu riwayat daripada Ibn Jarir, Ibn Abi Dunya dalam kitabnya At-Taubah, dan juga Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa ada 8 ayat dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Nisa ni, yang kalau kita faham kedudukannya lebih hebat daripada semua perkara yang lain yang ada di dunia. Lebih hebat daripada kereta yang mewah, lebih hebat daripada rumah mewah, lebih hebat pangkat besar, lebih hebat daripada perniagaan yang orang pandang begitu besar pada hari ini. Semuanya itu kecil pada kacamata orang ahli akhirat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalau engkau memahami ayat-ayat ini, tentu kau akan rasa kemuliaanmu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan yang tertera pada 8 ayat, 8 tempat daripada surat Nisa itu, kalau engkau perhatikan, lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Allahu Akbar. Inilah dia perspektif orang akhirat, ya. Apakah ayat-ayat itu, wahai Ibn Abbas? Kata beliau, yang pertama sekali, ayat yang kau sedang baca di sini. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimul hakim. Ini adalah ayat pertama yang lebih baik pada dunia seisi kandungnya, kata Al-Imam Ibn Abbas. Kata sahabat Nabi yang sangat mulia, terjemahan Al-Quran, sahabat yang hebat ini, Abdullah bin Abbas, berkata ini adalah ayat pertama. Ayat kedua, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Ini ayat ke-27. Ini adalah ayat kedua yang lebih baik pada dunia seisi kandungnya. Seterusnya, kalau kita perhatikan, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini adalah ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, apa lagi wahai Ibn Abbas? Ini duduknya dalam tempat yang ke-31 daripada surah An-Nisa. In antajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Yang Allah Taala jelaskan kepada kita, kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, nanti kita akan sampai kepada ayat ini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kamu berusaha bermujahadah untuk meninggalkan dosa-dosa besar yang kami haramkan kamu melakukannya, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu dan kami masukkan kamu tempat masuk yang mulia, iaitu syurga. Lagi tuan-tuan, apakah ayat yang istimewa daripada surah An-Nisa ni? Yang kelima, iaitulah innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah zalim pada kamu walaupun sebesar zarah. Kemudian yang keenam, may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Dalam ayat 110 nanti kita akan jumpa, ya. Siapa yang melakukan kesilapan, melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa orang syirik kepadanya, tapi selain daripada syirik semuanya berpotensi untuk diampunkan oleh Allah. Ini juga satu berita gembira yang kalau kamu timbang dalam pertimbangan akhirat, kamu akan mendapati lebih baik pada dunia dan seisi kandungnya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ke-8, kata Ibn Abbas juga dalam surah Nisa ini, bila Allah nyatakan walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufariqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Ini adalah ayat yang menceritakan wa kana Allahu ghafurur rahima, dan ini menceritakan tentang keampunan Allah. Jadi ada 8 ayat daripada surah An-Nisa ini, kalau kita hayati, kita tadabbur, kita akan dapati ia lebih hebat daripada dunia seisi kandungnya. Betapa tidak, semuanya merupakan tanda keluasan rahmat Allah, pintu keampunan yang terbuka, pintu taubat yang sentiasa dibuka untuk setiap kita. Baik, kita kembali kepada perbincangan dalam surah An-Nisa ni pada ayat 26, 27, 28. Jangan lupa, ya, semalam kita ada bincangkan tentang ayat ke-25 yang menceritakan tentang kebenaran dalam Islam, satu kelonggaran bagi mereka yang tak kemampuan untuk berkahwin dengan wanita yang taraf berstatus hamba. Bukan milik kita. Kalau milik kita, kita boleh bersama dengannya tanpa berkahwin. Kalau hamba itu milik kita, sama ada diwarisi, sama ada dia beli, sama ada tawar dalam peperangan. Tapi kalau maksud berkahwin dengan hamba ni, kita berkahwin dengan hamba milik seseorang orang lain. Ini pada zaman perhambaan dibenarkan. Ini bersifat teoretikal, tuan-tuan, kerana seperti yang telah saya jelaskan, telah berlaku persefahaman di antara kerajaan Islam Osmaniyah yang menaungi negara umat Islam satu masa dahulu dengan kerajaan Kristian yang berpusat di Spain, bahawa
persetujuan telah berlaku kalau berlaku perangan di antara Muslim dan juga kafir, Muslim dan juga Kristian, maka tiada lagi boleh mereka yang ditawan itu dijadikan sebagai hamba. Dan persetujuan itu telah pun digazetkan, di MOU kan. Jadi satu MOU antarabangsa dan telah diperakui oleh PBB kemudiannya. Dulu tak ada PBB, dulu tak ada UN. Yang ada ialah kuasa besar paksi Islam dan juga paksi Kristian. Yang berada di pihak Islam adalah kerajaan Islam Osmaniyah pada masa itu. Yang berada di pihak Kristian adalah kerajaan Spain. Jadi perjanjian yang baik ini telah pun menyebabkan tiada lagi perhambaan. Dan target Islam pun seperti yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, bahawa perhambaan ini akan dihapuskan dalam masa yang terdekat selepas wafatnya Nabi SAW, dan itulah yang berlaku sebenarnya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya perhambaan dalam Islam tidak pernah menghalang potensi yang ada dalam hamba-hamba, dan telah saya jelaskan dalam ayat yang lalu, iaitu ayat ke-25 bila Allah SWT jelaskan kepada kita, wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Allah lebih tahu keimanan kamu. Ini konteks kalau orang mana rendah kepada hamba. Andai seseorang lelaki tak mampu berkahwin dengan wanita merdeka kerana ketiadaan wang, kemampuannya tiada, maka dia berkahwin dengan wanita status hamba. Jangan pandang hina kepada perempuan berstatus hamba itu, kerana berapa ramai perempuan berstatus hamba telah melahirkan ulama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, antaranya seorang yang saya nak cerita pada tuan-tuan ada kaitan juga ayat ke-28 seterusnya ini, 26, 27, 28 ini, bahawasanya antara tokoh Islam yang hebat seorang bernama Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu wa ardah. Ini merupakan seorang hamba tuan-tuan, seorang maula kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini Sulaiman bin Yasar ni digelar juga dengan nama Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Ayyub, dengan gelaran yang mulia. Bahawa hamba ini, Sulaiman bin Yasar ini adalah keturunan hamba, tetapi telah menghimpunkan banyak kebaikan dalam hidupnya. Selain daripada rupa parasnya yang kacak, dia juga berilmu, bertakwa. Bahkan Sa'id bin Musayyab yang hidup sezaman dengannya mengatakan Sulaiman bin Yasar ini lebih alim daripadanya. Namun kalau kita baca dalam Syiar Alamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Malik mengatakan bahawasanya Sa'id bin Musayyab itu lebih a'lam min Sulaiman. Kedua-duanya hebat, kedua-duanya merupakan tabi'i. Tabi'i ini merupakan mata rantai yang menyampaikan Islam kepada kita. Mereka datang selepas generasi Rasulullah SAW. Rasulullah, para sahabat. Maka yang belajar daripada para sahabat ini yang tak sempat jumpa dengan Rasulullah adalah generasi tabi'i dipanggil. Jadi di Madinah antara yang lahir tabi'i yang hebat, Sa'id bin Musayyab, dan saya pernah cerita pada tuan-tuan Urwah bin Az-Zubair, dan juga Sulaiman bin Yasar ini salah seorang dipanggil sebagai fuqaha'ul Madinah, mana orang yang paling faham kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang terdapat di kota Madinah. Jadi beliau ni adalah seorang maula, hamba tuan-tuan. Tapi Islam letakkan mereka pada tempat yang tinggi kerana bukan dikira sama status hamba atau merdeka, kalau mereka ini bertakwa kepada Allah. Dan Sulaiman bin Yasar ni telah membuktikan ketokohannya dalam bidang fiqih. Seorang yang sangat alim, seorang yang sangat faqih tuan-tuan ni boleh katakan. Bahkan dikatakan beliau merupakan seorang yang paling faqih dalam isu kewanitaan, hukum-hukum berkaitan dengan kewanitaan fiqah ahkamin nisa di Madinah. Jadi dalam beberapa peristiwa, Sa'id bin Musayyab yang juga merupakan seorang tabi'i, seringkali bila orang bertanya kepadanya telah menjawab, pergilah jumpa dengan Sulaiman bin Yasar, li'annahu a'lam minni. Pergilah jumpa dengan pergi jumpa dengan Sulaiman bin Yasar, kata Sa'id bin Musayyab. Ya Ummu Nuhair, kakak saya, barakallahu fik, Sulaiman bin Yasar radhiyallahu an. Ini generasi tabi'i. Untuk tuan-tuan, saya nak cerita kepada tuan-tuan tentang kelebihan beliau bila tiba waktunya, mungkin sekejap lagi ataupun dalam kuliah berikutnya. Tapi sebelum kita pergi berlanjut, kita dah bincangkan ayat ke-25, dan saya tertarik dengan huraian dikemukakan oleh Imam Muhammad Zuhaili. Saya bacakan untuk tuan-tuan bahawa rumusan daripada kuliah yang lalu, boleh hukum bernikah dengan hamba perempuan bagi laki yang mempunyai kelebihan harta. Taul ni maknanya harta yang telah saya bincangkan. Menurut sebahagian besar para ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, yang dimaksudkan dengan taul dalam ayat ini adalah kemampuan untuk membayar mahar perempuan mereka. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahawa laki yang telah memiliki isteri yang merdeka tidak boleh menikah dengan hamba sahaya perempuan.
meskipun dia tidak mempunyai kelebihan harta, meskipun dia bimbang melakukan zina jika tidak menikah lagi. Kata Abu Hanifah, alasannya kan lelaki tersebut mampu mendapat kepuasan syahwat dengan isteri yang merdeka itu, maka tak perlulah dia berkahwin dengan hamba lagi. Berbeza daripada jumhur para ulama yang terdiri daripada Maliki, Syafi'i dan juga Ahmad. Ni saya cerita pada tuan-tuan teori je tuan-tuan ni. Ini perkara bersifat teori. Kerana seperti yang telah saya jelaskan, perhambaan tidak akan wujud lagi kesan daripada persetujuan, persefahaman yang telah muncul, timbul di kalangan orang Islam dan juga orang Kristian di zaman kehebatan mereka dahulu. Jadi, para ulama berbeza pendapat dalam masalah jumlah seseorang hamba perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang berada dalam keadaan tidak mampu dan takut melakukan zina. Imam Malik, Abu Hanifah, Zuhri pendapat bahawa lelaki tersebut boleh menikah dengan 4 orang perempuan, 4 orang hamba sahaya perempuan. Adapun Imam Syafi'i, Abu Thawr, Ahmad dan Ishaq mengatakan lelaki tersebut hanya boleh menikah dengan seorang sahaja budak hamba perempuan, tak boleh lebih. Ini berdasarkan kepada ayat yang telah kita bincangkan, ayat 25, bahawa Allah menggunakan perkataan hamba sahaya perempuan seorang. Kemudian hamba perempuan yang dinikahi tersebut hendaklah hamba perempuan yang beriman. Dalilnya daripada firman Allah, min fatayatikumul mu'minat. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, fatayatikum kerana Allah menggunakan ayat fatayat bagi merujuk kepada kemuliaan golongan itu, walaupun mereka berstatus hamba, bahawasanya mereka tidak boleh tidur di tempat yang hina, mereka tidur di tempat yang macam kamu tidur, mereka makan benda yang kamu makan, mereka pakai macam kamu pakai, supaya tiada perbezaan status kasta. Dan akhirnya orang yang memiliki hamba ni akan merasa berat tanggungjawab memiliki hamba, kerana hamba itu patut dilayan seperti anak sendiri, seperti manusia yang merdeka zahirnya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini adalah beberapa rumusan yang telah saya bincangkan dengan tuan-tuan dalam kuliah yang lalu. Kemudian saya nak bawa juga pandangan mengatakan daripada Imam Wahab Zuhaili pada poin yang berikutnya, pernikahan hamba perempuan ataupun lelaki mestilah dengan izin tuannya. Dalilnya adalah firman Allah, fankihuhunna biizni ahlihinna, hendaklah dapat restu kebenaran daripada pemilik mereka. Begitu juga hamba lelaki, dia tidak boleh menikah tanpa izin tuannya, kerana seseorang hamba adalah milik penuh tuannya. Jadi dia kena berkhidmat untuk tuannya. Namun mengikut mazhab Malik dan juga Hanafi, status perkahwinan anak lelaki, hamba lelaki yang telah dilakukan tanpa izin tuannya bergantung kepada tuannya. Jika tuannya setuju, pernikahannya jadi sah. Namun jika yang melakukan pernikahan tersebut adalah budak perempuan, hamba perempuan, akad nikahnya tidak sah walaupun tuannya memberikan izin kemudian. Ini semua teori saya cerita pada tuan-tuan ya. Hal ini kerana pada dasarnya hamba perempuan tersebut memiliki kekurangan yang menyebabkan akad nikahnya tidak dibolehkan kerana dia berada di bawah naungan tuannya. Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan juga Daud Al-Zahiri boleh mendapat pernikahan budak lelaki, iaitu hamba lelaki, tanpa izin tuannya tidak sah, kerana akad itu merupakan akad yang fasid, maka tidak sah tuan-tuan ya. Baik. Kemudian wajib membayar mahar ketika menikah dengan seorang hamba perempuan, sebagaimana firman Allah, wa atuhunna ujurahunna. Ini adalah pendapat mazhab Maliki kerana dalam ayat terdapat kata bil ma'ruf yang merujuk kepada aturan syariat dan sunnah. Dengan pertimbangan ini, hamba perempuan tersebut berhak mendapat mahar itu, bukan tuannya. Sedangkan Imam Syafi'i pendapat bahawa mahar tersebut adalah milik tuannya, kerana mahar itu sebagai pengganti hak budak tersebut yang diambil dengan sebab perkahwinan. Maka mahar itu, mas kahwin itu milik mutlak tuannya, kata Imam Syafi'i. Kriteria yang harus diperhatikan ketika hendak menikah seorang hamba perempuan adalah atas dasar muhsanat. Muhsanat ni berarti seorang yang menjaga agamanya. Ghaira musafihat, bukan perempuan yang suka melakukan buatan-buatan haram, perempuan-perempuan yang berstatus perempuan simpanan, perempuan-perempuan yang terlibat dalam buatan zina. Maka ini adalah satu kriteria yang kena diambil berat. Jadi walaupun diberi keringanan untuk berkahwin dengan hamba perempuan, tapi hendaklah diawasi aspek keagamaan itu, kerana ia akan menjadi ibu kepada anak-anak yang bakal lahirkan. Maka hendaklah diawasi, diambil berat perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana seorang lelaki pernah bertemu dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan berkata kepada Sayyidina Umar, anak saya derhaka wahai Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menyuruh agar dibawa anaknya berjumpa dengan beliau. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah bertanya kepada orang muda itu, benarkah aku dengar cerita bahawa bapa kamu kata kamu derhaka kepadanya?
Jangan wahai anak, jangan derhaka kepada ayahmu wahai anak. Dosa engkau. Uquq al-walidain, derhaka pada ibu bapa ni merupakan perkara yang Allah balas di dunia lagi sebelum akhirat. Maka jauhilah engkau daripada penganiayaan ataupun derhaka kepada ibu ayahmu. Maka budak lelaki ini yang disifatkan derhaka kepada ayahnya berkata, wahai Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, adakah seseorang bapa juga dianggap derhaka kepada anaknya? Ada tak cara seorang bapa derhaka kepada anaknya? Maka Sayyidina Umar menjawab, ada nak. Wahai orang muda, ada. Cuba cerita kepada saya, apakah tanda bapa derhaka kepada anak? Jawapan Sayyidina Umar yang pertama sekali, bila seorang lelaki itu berkahwin dengan perempuan yang tidak baik latar belakangnya, dan dia tidak berusaha untuk mengislahkan perempuan itu. Yang kedua, dia tidak memberi nama yang baik-baik kepada anak yang dilahirkan. Yang ketiga, bapa itu juga tidak mengajar Al-Quran dan juga As-Sunnah kepada anak yang dilahirkan. Maka jawab pemuda itu kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah oleh Tuhan, sebenarnya bapa saya memiliki ketiga sifat itu. Ibu saya dipilihnya daripada kalangan seorang perempuan yang tidak baik, dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki ibu saya, memberikan kepadanya pendidikan, kesedaran dan sebagainya. Yang kedua, dinamakan saya sebagai kelawar. Dalam masyarakat panggil khufash, kelawar. Dan yang ketiga, dia tidak pernah mengajar saya Quran dan juga hadis, tidak pernah menghantar saya ke kelas-kelas agama. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah memanggil lelaki itu kembali dan berkata kepadanya, engkau telah derhaka kepada puteramu sebelum dia menderhakaimu. Jadi pada peristiwa ini tuan-tuan, dalam hadis riwayat Nasa'i menceritakan demikian. Maka hendaklah kita mengambil berat isu ini. Kalau dalam konteks berkahwin dengan hamba tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, dan insya-Allah tidak berlaku lagi pada masa akan datang, kerana Islam menentang perhambaan sebenarnya, tidak menggalakkan perhambaan. Ini semua kisah yang dikemukakan oleh Quran. Saya dah cerita pada tuan-tuan sebelum ni, sebahagian ulama mengatakan perhambaan akan wujud semula bila berlaku peperangan nanti. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Fadal Hasan Murad, seorang ulama daripada Yaman, berkata bahawa sebenarnya ia telah berakhir dengan sebab persetujuan yang terhasil UN pada masa itu yang berpihak kepada Islam di Istanbul, Osmania, dan juga kerajaan Kristian yang telah membuat perjanjian damai itu yang berpusat di Andalus di Spain. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kemudian kita masuk kepada ayat 26 hingga 28, iaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bila kita lihat dalam ayat yang berkaitan dengan ayat yang ke-25 yang lalu, tiga ayat ini Allah menerangkan alasan serta hikmah ditetapkan hukum-hukum kekeluargaan dan pernikahan yang telah diterangkan sebelumnya, iaitu golongan wanita yang tidak layak, tidak patut, tidak boleh dikahwini sama sekali seorang lelaki. 14 golongan yang telah saya cerita pada tuan-tuan. Alhamdulillah, ada sahabat yang di Telegram, sahabat Ustaz Zahazan telah pun updatekan, ataupun di WhatsApp group. Bagi tuan-tuan yang hadir kat sini yang ingin menyertai kami dalam Telegram Ustaz Zahazan, masih terbuka lagi, insya-Allah ya. Di situ ada bimbingan, ada panduan, ada doa-doa yang kita belajar dicatatkan, dan ada sahabat yang rajin untuk menyalin kembali kuliah ni. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak Anda yang ada tuan-tuan tertinggal, tuan-tuan merujuk kat situ, kat Telegram group. Baik, jadi ayat ini menerangkan alasan dan juga hikmah bahawa semua jiwa manusia menjadi tenang supaya faham hukum-hukum, kerana jangan orang Islam terikut dengan orang kafir. Dahulu orang-orang Parsi, mereka menggalakkan perkahwinan di antara seorang lelaki dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan makciknya. Itu adalah perkara dilakukan oleh orang-orang Parsi kuno. Dan begitu juga kalau kita belajar kisah Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa Nabi Yahya ini dibunuh oleh orang Yahudi? Tahu tak tuan-tuan kenapa? Kerana Nabi Yahya telah pun konsisten dalam fatwanya, dalam hukumnya, mengatakan bahawa perkahwinan seorang pakcik dengan anak saudaranya adalah haram. Tapi raja yang ada pada masa itu bertegas, dan anak saudaranya sendiri telah yang cantik jelita telah pun memperdayakan, menggoda pakciknya untuk berkahwin dengannya, dan minta kepada pakciknya kalau nak berkahwin dengan beliau, setelah beliau memakai pakaian menggoda yang cantik, indah, anggun itu, dia berkata kepada pakcik yang merupakan raja, kalau pakcik nak kahwin dengan saya, astagfirullahalazim, pakcik kahwin dengan anak saudara.
maka maharnya lah pakcik membawa kepala Yahya alaihissalam kepada saya. Maka raja yang menyeleweng dan sesat itu telah melakukannya. Ini adalah cara orang-orang Yahudi dahulu kala. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Allah menggunakan ayat berkaitan dengan Yahudi, dan ada pula ayat mengatakan Bani Israel, beza di antara keduanya. Kata guru kami Syekh Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi bahawa maksud ayat yang menggunakan Bani Israel merujuk kepada pensyariatan, kepada hukum hakam, kepada orang-orang yang baik, kepada Nabi-Nabi. Tetapi kalau Yahud, ini merujuk kepada bangsa yang bejat perangainya, yang menyimpang, yang jahat, yang fasik. Maka kebanyakan ayat yang merujuk kepada Yahudi merujuk kepada sifat memberontak, menentang pada Tuhan, menentang pada Allah yang lahir dalam diri mereka, tuan-tuan. Jadi ayat ini mengajar kita tentang panduan perkahwinan. Apa benda yang Islam tak ajar dalam hidup ni, tuan-tuan? Sampai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi mengajar kita tentang Islam ini sampailah ke tahap qada hajat, buang air besar, buang air kecil pun ditunjukkan panduan petuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak macam mana tuan-tuan boleh tahu bahawa Nabi duduk dalam Nabi istinja, Nabi duduk qada hajat begitu? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku masih lagi budak kecil ketika aku datang ke rumah kakakku Hafsah radhiyallahu anhuma, kakaknya Hafsah. Aku datang melihat Rasulullah SAW dan aku tak sengaja duduk tempat aku terlihat Rasulullah SAW sedang qada hajat. Maka didescribekan bagaimana cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala, begitu lengkapnya Islam 1400 tahun. Semua catatan itu boleh kita lihat, direkodkan. Sedangkan cara hidup orang-orang lain adalah cara hidup yang menyeleweng, yang mengikut logik akal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau tuan-tuan baca di negara-negara Skandinavia, kan, kalaulah seorang lelaki itu pulang ke rumahnya, dia melihat di rumahnya ada kasut lelaki lain, maka menjadi satu undang-undang di negara-negara Eropah atas itu tidak boleh mengganggu emosi isterinya yang mungkin sedang berseronok dengan mana-mana lelaki datang ke rumah. Apa yang dia boleh buat ialah dia kena pergi ke hotel dan menjemputlah ataupun memenuhkan syahwatnya dengan mana-mana perempuan prostitute, dan mengambil dan mendapatkan invoice, kena bayar berapa ke charge-nya, nanti bawa pulang bagi kat isteri, so isteri bayarkan. Isteri tidak menjalankan tanggungjawabnya, tapi tak boleh dia suruh undang-undang di barat, di Eropah itu untuk menghalang isteri daripada berseronok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Alangkah hinanya hidup, tuan-tuan, kalau begitu. Semuanya hidup dalam kepura-puraan. Berapa ramai lelaki yang ada, kata Dr. Ratib Nabulsi, di Amerika ke, di Eropah ke, mungkin lebih daripada 3/4 rakyat di sana merupakan anak-anak zina, anak-anak luar nikah, yang mana suami itu pun tidak tahu kandungan isinya datang daripada dia atau lelaki yang lain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Inilah dia kesesatan yang berlaku bila mereka menjauhi Islam. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi dengan menurunkan ayat ini, Allah menerangkan hukum hakam syarak yang wajib kamu laksanakan, memperjelaskan perbezaan antara perkara yang halal dan perkara yang haram, memperjelaskan perbezaan di antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, menunjukkan kamu perkara yang merupa maslahah yang memberikan kebaikan kepada kamu mengikut manhaj para anbiya, para rasul yang diutuskan sebelum kamu. Meskipun bentuk aturan syariat berbeza-beza sesuai dengan perbezaan keadaan dan masa, tapi semua tujuannya adalah sama, iaitu mertabatkan kebaikan dan memberikan kehidupan kepada manusia. Jadi Allah juga ingin menerima permohonan ampun kamu di atas segala kesilapan kamu. Dan ayat ini, kata Ibn Abbas, satu tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah yang kalau kamu sedari lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, inilah ayat menunjukkan kepada kasih sayang Allah SWT kepada kita. Jadi kemudian Allah menegaskan keinginannya untuk menerima taubat kamu. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan dalam hadis sahih kegembiraan Allah terhadap seseorang yang melakukan dosa ni lebih daripada kegembiraan seorang yang kehilangan unta di padang pasir. Kemudian tiba-tiba untanya muncul di hadapan, begitu gembira dia, maka dia berkata, alhamdulillah, syukur pada Allah, akulah Tuhanmu, engkau lah hamba-Ku. Dia terbalik kata, sepatutnya dia mengatakan syukur kepada Allah, engkau lah Tuhan aku hamba-Mu. Tapi kerana terlalu gembira, terbalik pula ayatnya. Dia berkata, alhamdulillah, syukurlah kepada Allah, engkau lah hamba-Ku, aku Tuhanmu. Kerana terlalu gembira, orang yang tersesat di padang pasir ni tadi.
Maka gembiranya Allah untuk menerima taubat seorang kamu lebih daripada gembiranya Allah melihat kesilapan orang berkata demikian ketika untanya muncul di padang pasir itu. Jadi inilah cara untuk menyucikan diri. Allah mengajar kamu membandingkan keinginannya meliputi rasa sayangnya kepada kamu, keinginan bagi orang yang tersilap mengikut syahwat, iaitu kadang-kadang manusia ni ketika imannya kuat, dia mampu mengekang, mengawal syahwatnya, tapi bila imannya lemah, mungkin dia terjerumus, dan ada pintu taubat terbuka untuknya dengan syarat dia bersungguh-sungguh seperti yang telah kita bincangkan dalam kes taubat pada ayat-ayat yang lalu. Ada juga yang mengatakan bahawa orang yang dimaksudkan oleh Allah yang dikecam untuk kita jangan ikut ni adalah orang Yahudi. Saya telah jelaskan tadi, orang Nasara, Majusi. Yahudi yang telah saya ceritakan, ada di kalangan mereka mazhab yang benarkan perkahwinan di antara pakcik dengan anak saudara, sehingga membawa kepada pembunuhan Nabi Yahya pada masa itu yang telah saya ceritakan tadi. Dan Allah menegaskan bahawa hukum yang ditetapkan baik dalam bentuk perintah atau larangan adalah untuk meringankan kalian, dan dia membolehkan kamu menikah dengan hamba sahaya perempuan ketika dalam keadaan darurat. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama seperti Mujahid, Taus, bahawa kebenaran itu terbatas andai seseorang itu tak mampu untuk berkahwin dengan wanita mereka kerana tak cukup wang. Jadi inilah yang disabdakan Nabi SAW, bu'istu bil hanafiyati samha, aku diutuskan oleh Allah membawa satu cara hidup yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keringanan apabila kamu memerhatikan. Bahkan yang kita telah pelajari, perempuan, wanita yang diharamkan untuk kita berkahwin dengannya kerana mereka ada budi yang banyak kepada kita, jasa yang tak boleh kita nak balas, iaitu ibu kita, makcik kita, adik-beradik perempuan kita, anak saudara kita, ini semua orang-orang penting dalam hidup kita, tuan-tuan. Maka kita tak boleh berkahwin dengan mereka, dan juga tak boleh menghimpunkan dua perempuan pada satu masa, adik-beradik ataupun perempuan dengan makciknya, telah kita bincangkan. Dan di sebalik itu ada banyak lagi kategori yang dibenarkan untuk kita berkahwin dengannya. Cuma ini sahaja yang tidak dibenarkan kita berkahwin. Indahnya Islam ini, perkara-perkara yang diharamkan itu, andai dikira, kita akan dapati terlalu sedikit banding dengan keluasan kebenaran, kebaikan yang terdapat pada Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, Allah juga menerangkan sebab ketetapan kemudahan dan kelonggaran ini, rukhsah ini, manusia cenderung untuk mengikuti nafsu syahwatnya. Terlebih lagi dalam masalah perempuan, semua orang kalah dalam masalah perempuan, tuan-tuan. Sampai dalam tafsir Abdul Mansur Al-Imam Suyuti mengemukakan cerita bagaimana di kalangan para ulama, para tabi'in, mereka sangat takut dalam isu berkaitan dengan perempuan. Dan kita boleh lihat dalam apa yang dikemukakan oleh, sebagai contohnya, Abu Sa'ud dalam tafsir yang terkemuka, tafsir Irsyad al-Aqli Salim ila Mazail Kitabil Karim, satu kitab menarik para ustaz. Ini satu kitab yang sangat penting untuk kita baca. Maka beliau mengemukakan dalam tafsiran berkenaan dengan golongan ini, bahayanya kita dalam isu berkaitan dengan perempuan kalau kita tak jaga, fitnah yang sangat besar. Jadi bila Allah nyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ini diciptakan agak lemah. Lemah bukan pada struktur badan, kata kebanyakan para ulama, bukan lemah struktur badan, badan manusia kuat. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, lemah yang dimaksudkan sini lemah dalam isu berkaitan dengan perempuan. Berapa banyak orang yang musnah kerjanya kerana disabitkan salah laku terhadap orang perempuan, sama ada di kalangan orang Islam ataupun bukan Islam. Jadi waqila al-murad bihi dha'fu fi amri nisa khassatan haythu la yasbir anhunna wa an Sa'id bin Musayyib ma ayis syaitanu bani Adam qat illa atahu min qibali an-nisa faqad ata alayya 80 sanatan wa zahabat ihda 'ainaya wa ana a'shu bil ukhra wa inna akhwafa ma akhafu ala nafsi fitratun nisa. Kata Sa'id bin Musayyib yang saya ceritakan tadi, zaman dengan saya biasa tabi'i yang sangat alim, sangat faqih, sangat soleh ini pun berkata, kalau kau perhatikan ayat ini, dia mempunyai kaitan dengan kisah perkahwinan. Kerana syahwat ini susah untuk dikontrol. Kamu, untuk pengetahuan kamu, wahai anak-anakku, ketika aku membaca ini, aku tafsirkan untuk kamu entah kali keberapa, aku pun dah tak ingat. Tapi sekarang aku nak terang kepada kamu, umur aku dah 80 tahun sekarang, kata Sa'id bin Musayyib ketika mentafsirkan ayat ini dalam satu tafsirannya. Dan beliau ni antara orang paling faqih Al-Quran. Ya, salah seorang daripada anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan. Beliau berkata,
Aku ini untuk pengetahuan kamu, walaupun umur aku dah 80 tahun, mata aku pun dah buta sebelah, tinggal sebelah je. Sebelah ni pun raba-raba dengannya. Aku tetap takut dengan orang perempuan. Aku takut ketika aku duduk bersama dengan orang perempuan, tiba-tiba syahwat datang merosakkan aku, mempengaruhi aku, dan akhirnya aku melakukan perbuatan yang diarang oleh Tuhanku, maka habis hidup aku. Innamal amru bil khawatim. Aku takut kerana dalam hadis mengatakan satu perkara itu dikira pada hujungnya. Aku takut hujung adalah penderhakaan pada Allah. Tak berguna ibadah aku 80 tahun, hujungnya aku melakukan maksiat padanya. Kerana ayat ini menceritakan bahayanya bila seseorang itu dipengaruhi syaitan dalam kes orang perempuan. Dan kita semua tahu ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah arasy Allah, special punya seat di akhirat nanti. Mereka akan dapat satu tempat duduk yang paling istimewa di bawah naungan arasy Allah ketika matahari berada sejengkal di atas kepala atau sebatu di atas kepala. Maka tuan-tuan, orang ini adalah salah satunya seorang yang diajak oleh perempuan yang cantik, berkedudukan untuk melakukan maksiat. Maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah dan meninggalkannya. Inilah kisah sahabat kepada Sa'id bin Musayyib, iaitulah yang saya katakan tadi, Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhuma. Beliau ni pernah dalam perjalanan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan, beliau pun duduk berehat macam kita R&R lah. Mungkin pada zaman itu penat naiki unta berhari-hari, duduk berehat di R&R yang telah diwakafkan di kerajaan. Sebaik saja beliau duduk, beliau kena kepenatan amat sangat, terlupa nak tutup pintu. Rupa-rupanya kehadiran beliau telah diperhatikan oleh seorang perempuan ahli maksiat. Rupa-rupanya zaman dahulu pun dah ada perempuan jahat, tuan-tuan, di tempat-tempat mulia macam Mekah, Madinah. Apatah lagi pada zaman kita sekarang ni, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Rupa-rupanya kita kalau pergi ke negara barat, difatwakan oleh Syekhuna Imam Dr. Yusuf Qardawi, kena pergi dalam berjemaah. Nak pergi Amerika, nak pergi Eropah, kena pergi dengan isteri, pergi dengan kawan-kawan, tak boleh pergi seorang, kerana boleh terjerumus dalam maksiat, tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Buka TV di hotel dah ditunjukkan maksiat. Rupa-rupanya bukan dekat negara Eropah saja, tuan-tuan. Seorang sahabat baik saya yang saya percaya, macamlah diri saya sendiri, saya percaya kepadanya, bercerita, akhi yang tahu tak, Ana pergi ke Madinah. Sekarang punya cerita, tuan-tuan, di Madinah pun ada perempuan-perempuan jahat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidakkah mereka tahu melakukan maksiat di tanah suci ini dilipat gandakan lebih daripada tanah-tanah halal biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rupanya peristiwa ini telah berlaku lebih 1300 tahun lalu pada zaman Al-Imam Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu wa ni. Beliau wafat 107 Hijrah. Dah berapa tahun, tuan-tuan? 1300 tahun lalu. Pada zaman penuh keberkatan, kemuliaan ini dah ada. Aku berehat kerana kepenatan yang amat sangat dalam perjalanan. Aku terlupa kunci pintu bilik rehat di R&R ini. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan, membuka pakaiannya, menyelahkan kesenangan dirinya. Dan sebagai seorang lelaki, tuan-tuan yang mulia sekalian, ketakutan amat sangat rosak agama. Aku orang alim, orang faqih. Maka aku merasa takut yang amat sangat. Aku menutup wajahku, aku menangis, aku melarikan diri meninggal perempuan itu. Perempuan itu hampir-hampir menjadikan peristiwa ini satu skandal memalukan bagi aku. Tuan-tuan, ini cerita Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu. Akhirnya dengan sebab kejayaannya dalam perkara tersebut, Allah menghadiahkannya ketika dia selesai buat ibadah haji, habis sa'i di antara Safa dan Marwah, dia terlelap kepenatan. Dalam tidurnya yang sekejap itu, dia bermimpi melihat Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf berkata kepadanya, Sulaiman hairan melihat siapakah lelaki yang segak, yang handsome di depannya ni. Lelaki itu menjawab, akulah Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar. Wahai Tuan Nabi Allah yang kami baca kisahnya dalam surah Yusuf dalam Al-Quran. Maka dia muji Allah SWT, Maha Suci Allah, menjadikan Tuan Nabi Allah yang sangat istimewa, mulia. Nabi Yusuf beritahu kepadanya, aku ini seorang Nabi, Allah pelihara aku dia melakukan maksiat. Yang kau baca kisahku dalam Quran dengan perempuan namanya Zulaikha itu. Tapi engkau hanyalah manusia biasa yang punya iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kau kekal dengannya, wahai Sulaiman. Sulaiman mendapat hadiah mimpi yang sangat indah kerana kekuatan imannya. Dan kita pun akan dapat mimpi-mimpi yang baik andai kita menjaga iman kita, mengawalnya, menyelianya masa ke semasa, tuan-tuan.
Jadi maksud Allah di sini wa khuliqal insanu dha'ifa, kata kebanyakan para ahli tafsir, ini merujuk kepada ayat yang lalu, iaitu mengisahkan tentang syahwat, mengisahkan tentang kahwin mut'ah yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk balik semula. Maka inilah di antara perkara-perkara yang berkaitan yang Allah gambarkan manusia ayat 26, 27, 28, iaitu Allah menerima taubat kamu andai kamu tersilap, jangan kamu ceritakan kepada orang. Allah tahu kelemahan diri kamu terhadap orang perempuan. Kata para ulama, kata Waqi', ini Waqi' ni guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warda. Waqi' berkata, kalau kau baca ayat ini, yazhabu aqluhu 'indahuna, orang lelaki ni kalau tiba je orang perempuan boleh hilang akal. Tak kira orang tu alim ke, orang tu hebat macam mana, pemimpin ke, kok kena je orang perempuan boleh jadi hilang akal dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah. Ada teknik berurusan bisnes pada hari ni. Kalau kita rasa benda tu payah sangat, orang yang nak uruskan tu, yang terlibat di pihak sana lelaki, hantarlah orang perempuan yang bijak untuk berunding. Bukan pada cantiknya, tapi pada pandai berundingnya. Kalau kita tahu di sana adalah orang perempuan yang akan menguruskan apa benda lah, tender ke apa benda yang berkaitan tu, kita hantar orang lelaki yang segak, yang pandai berunding. InsyaAllah selesai masalah. Ini kata sebahagian orang lah tuan-tuan, tapi matlamat jangan menghalalkan cara lah. Al-ghayah la tubarril wasilah. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Ini satu panduan yang dikemukakan. Kalau ada manfaat dan kalau mematuhi syariat, tidak ada masalah padanya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita dapat faham alhamdulillah dengan izin Allah apa yang telah dibincangkan dalam ayat-ayat indah ini. Itulah sebabnya Abdullah bin Abbas, habrul ummah, lautan umat, dan juga terjemahan Quran menyifatkan ayat-ayat ini, ayat-ayat yang hebat ini merupakan satu hadiah Allah, anugerah Allah untuk kita selaku umat akhir zaman, umat pilihan, umat yang pendek umurnya, kurang amalnya. Maka ayat-ayat ini memberikan motivasi kepada kita bahawa Allah sentiasa menerima taubat, mengampunkan kesilapan-kesilapan kita. Baik, terakhir sekali berkenaan dengan ayat ini, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkata, inilah dia ayat-ayat yang penuh dengan azimat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, tanda kasih sayang Tuhan pada kamu. Maka bacalah dan hayatilah dan amalkanlah perkara yang nyatakan di sini. Mudah-mudahan apa yang nyatakan, yang menetapkan keindahan Islam pada kemudahan-kemudahannya, Allah memberikan kemudahan ini dan dapat dirasakan dalam semua perkara. Apabila berjalan jauh, susah nak sembahyang, ada jamak kasarnya. Dalam perkahwinan ada keringanan-keringanannya. Dalam perniagaan ada panduan-panduannya. Begitu lengkap, sempurna dan hebat sekali Islam, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menganjur kepada kita untuk mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Siapa yang bacakan perkara ini dengan penuh keyakinan, baginya segala kemudahan dunia dan juga akhirat, tuan-tuan, dan keampunan daripada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, aku ridha Islamnya agamaku. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah adalah Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan Islam itu adalah pegangan hidupku, cara hidupku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan Rasulullah SAW adalah nabiku dan rasulku, penghuluku. Sekianlah untuk renungan kita pada malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat padanya. Jangan lupa ya, apa yang disampaikan sini akan ditanya untuk satu soalan-soalan kuis yang akan menerima hadiah istimewa. Bagi tuan-tuan yang meminati untuk dapatkan tafsir Munir, tafsir Munir, bagi tuan-tuan yang pre-order tafsir Munir ni, tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan akan dapat hadiah kitab yang namanya Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Kisah-kisah yang saya sebutkan tadi, kisah para ulama, para fuqaha, ada dalam buku ni. Buku ni bukan setakat buku nama-nama anak, tapi nama-nama para fuqaha, ada gambar-gambar, ada panduan-panduan. Baik, setakat ini saja dulu, dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang minati untuk dapatkan kurma ajwa, kami di Zalan Travel menggalakkan tuan-tuan menggunakan kurma ajwa dan juga produk berasaskan habatus sauda namanya Birkah.
yang telah pun disebut oleh Nabi SAW, padanya ada keberkatan, kebaikan, rawatan semua penyakit melainkan kematian, iaitu al-habatus sauda, habatul barakah, yang disebut sebagai bijirin keberkatan. Bagi tuan-tuan yang minati boleh dapatkan daripada Zazan Travel. Terima kasih. Dan cikgu-cikgu, ibu bapa yang anak-anak mungkin berada di rumah, kena kuarantin, tak boleh pergi ke sekolah, jangan lupa Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan topikal dari 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, meliputi soalan-soalan peperiksaan, PPSR, UPKK, PSRA, SPM, PT3 sebagainya, semuanya ada Telaga Biru. Jangan lupa tuan ya. Terima kasih sekali lagi atas sokongan tuan-tuan. Kenal saya dan doa tuan-tuan. Marilah kita akhiri kuliah penuh dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kulla la ilaha illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullahu minna minkum. Jangan lupa untuk share video ni kepada sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan padanya ada barakah, ada kebaikan, ada jariah untuk kita semua, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, rakan taulan, ahli karya, alumni dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azina, Supuriah, Hafizah, Iyad Abdullah, Musab Wahid. Siapa yang minati tafsir Munir ni boleh hubungi Musab Wahid 07-269-7177. Misah Talib, Zahra, Riza Idrus, Faris Misbah, Sarah Mataha, Firdaus Muhammad Yusof. Terima kasih semua. Zulkifli bin Abdul Rahim. Jangan lupa soalan kuis yang telah saya kemukakan 3 hari berturut-turut ni, kumpulkan, nanti saya tanya di akhir untuk dapat hadiah istimewa dari Telaga Biru dan juga Zahzan Travel. Terima kasih Nuaini Abdul Rahman, Nasrul Kharid, Izwati Ibrahim, Jana Yusof, Suhaila Muhammad Yusof, Dr. Nur Azia, Ya Abdullah, Rizayu Rizal. Terima kasih Puan Yad, Hani Hasan, Muhammad Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hussein Saleh, Hani Hasan, Hasidah Jaafar dan Hajar Ramlah. Basit Sahak. Terima kasih Basit. Hamidi Hussein, Padi Ampo, Admina Ajirah, Muhammad Razik Basirun, Zaimi Osman, Khamsa binti Mutalib, kakak tersayang Ummu Nuair, Hamidi Hussein, Supuria Aki. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok insyaAllah. Jana Yusof, Aniza Adnan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Fadhirul Anwar. Terima kasih. Nazruddin Haji Abdul Razak. Terima kasih semua. Aniza Adnan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.